hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ya Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian? Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni, duit kita dah ada nama. Sekarang ni, bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata, bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya kita majid syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dipertemukan lagi kita pada malam yang penuh barakah ni, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah. Kita berkumpul dalam kuliah online secara maya ni, secara online dalam satu majlis ilmu, insya-Allah. Kita niatkan untuk kita menuntut ilmu, untuk mendapat ridha Allah SWT. Dan moga-moga Allah berkati kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفذ القرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita malam ini kita berada di malam penghulu bagi segala hari. Penghulu bagi segala hari, ini Yaumul Jumaah, Sayyidul Ayyam. Jadi mudah-mudahan kita mendapat barakahnya pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam ini, insya-Allah, marilah kita sama-sama perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah banyak berjasa kepada kita hari ini. Asbab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini kita menjadi orang Islam, orang yang beriman mengenal Allah Subhanahu taala. Maka tidak molek kiranya ataupun tergamak bagi seorang yang tergamak hati kita ni kalau tidak benar-benar berselawat kata Nabi SAW. Mana mungkin kan
kerana baginda Nabi SAW bergadai nyawa untuk menyebarkan agama. Sehinggalah dapat ke Nusantara ini berkat perit jerih baginda Nabi SAW yang tidak putus-putus berharap kepada Allah untuk menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok dunia ini. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Jadi pada hari ini kita sama-sama menzahirkan dengan rasa kesyukuran, dengan rasa kesyukuran kita menzahirkan dengan ketaatan. Kita nak benar-benar memahami kehidupan dengan kebenaran, dengan kita tanda terima kasih kita kepada Nabi SAW itu, dengan kita nak membawa kehidupan ini mengikut apa yang telah Nabi SAW Nabi SAW bawa, iaitulah Nabi membawa kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malamnya penuh barakah ni, dengan masa yang ada, mari kita isi masa ini dengan pengajian kita insya-Allah dalam kajian hakikat kehidupan, dan kita telah pun berada di fasa akhir dalam kitab ini, dan kita masih lagi berbincang dalam bab tabligh, yakni usul yang keempat dalam perbincangan, dan kita masih lagi membincangkan tentang fitnah ataupun perkara yang menghalang jiwa untuk menjadi sempurna. Pada dalam bab tabligh ini kita akan pergi menekankan tentang bagaimana kita nak melihat kehidupan dengan penuh keseimbangan. Dia bila sebut seimbang ni, wasata ni, maknanya dia pergi kepada perbincangan tentang kesempurnaan sebenarnya. Apakah yang menyebabkan kita mampu melihat kesempurnaan itu? Adakah kita melihat kebendaan? Tidak. Kita tidak melihat kebendaan, tetapi kita melihat kekuasaan. Tabligh ini adalah menyampaikan kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang kita nak sampaikan. Kita nak sampaikan dan kita nak sampai kepada kalimat itu. Kita nak sampaikan kalimat itu dengan penyampaian yang benar, yakni dengan menzahirkan perbuatan-perbuatan yang mengesakan Allah SWT. Nah, perbuatan yang mengesakan Allah SWT ini hanya mampu dilakukan bagi jiwa yang sempurna ataupun jiwa yang mencapai kesempurnaan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, ataupun hati. Tapi sebenarnya mata Allah SWT, mana mungkin kita boleh mencapai ke tahap kesempurnaan hati kalau masih lagi ada perkara-perkara yang menghalang hati untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara-perkara yang menghalang hati, atau ada perkara-perkara yang menutup hati, ataupun ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati itu mati. Yang ini yang ini kita nak tumpukan pada perbincangan kita sepanjang dalam pengajian hakikat kehidupan ini. Sebab bila sebut tentang hakikat, itu kerja hati. Syariat itu kerja zahir badan. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi, pada yang beri salam. Begitu banyak namanya tak tersebut satu persatu. Syabas dan tahniah, anda begitu interaktif dalam kelas ini, dalam kuliah online ini. Jadi gunakan masa atau peluang yang diberikan ini oleh Allah Ta'ala untuk fokus kepada pengisian ilmu, fokus kepada nak merungkai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan. Ada beberapa yang berhubung dengan saya, beberapa sahabat kita lah, jemaah yang berhubung dengan saya. Dan pertamanya saya minta maaf lagi sekali kepada yang tak terjawab soalan dan masih lagi pending. Tunggu je lah saya jawab nanti. Adapun saya nak bagi tahu banyak kesan yang telah disampaikan, dia kata banyak perubahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah matlamat kita bulan ngaji. Kita nak mengaji ini biar sampai jadilah, biar sampai putus. Kita tak mau mengaji, belajar, akhirnya jadi kurang ajar. Tak mau. Dia jadilah manusia yang sentiasa ada perubahan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dulu tak gerti, sekarang gerti. Dulu tak berapa cerdik, sekarang cerdik. Dulu dah marah-marah, sekarang dah sabar-sabar. Dia hidup ni makin lama kita akan kembali kepada Allah. Makin dekat kita, semua orang akan menuju kepada Allah. Semua. Persoalannya bagaimana kaedah dia menuju itu. Adakah menuju dengan kealpaan ataupun menuju dia dengan
kefahaman yang benar. Alpa atau leka. Alpa, leka atau dia datang dengan benar-benar menghayati akan erti hakikat kehambaan yang sebenar. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan istiqamah dalam pengajian ini, selagi mana ada pengajian hakikat kehidupan ni, jangan tinggalkan. Selepas ni kita akan masuk kepada tajuk kitab baru, walaupun kita belum lancarkan lagi, tapi saya dah start untuk mengajarnya. InsyaAllah pihak publisher tengah aturkan yang sebaiknya, dan semua yang booking, yang order, kita akan aturkan yang sebaiknya insyaAllah. Mengaji biar sampai jadi, sampai putus. Kejati itu hakikat. Syariat itu af'al, perbuatan. Ya tuan, itulah Tuan Rasa Riza pun sebut saya pun tekan like kan. Masalahnya sekarang dengan saya punya pun dia tolong tekankan sekali. Jadi abaikanlah lantaklah. Nak muka saya tu. Boleh tak tekan tu? Maknanya adalah tu gondorowo, mungkin jin-jin Islam, mungkin bersama dengan kita pada malam ini, mungkin insya-Allah. Nampak? Biarlah dia. Biar dia dengan kerja dia, kita dengan kerja kita. Kadang-kadang tu kadang dia tekan simbol marah tu punya banyak itu hari. Tengok cek tak ada pula. Biasalah tu. Alam maya ni memang macam-macam benda boleh masuk sekali. Nampak? Dia tekan lagi, nampak? Allah, abaikanlah ya. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam yang penuh barakah kita sambung pengajian kita ya. Kita sambung pengajian kita. Dan bantu sebarkan, tekan butang like dan share tu. Alhamdulillah saya melihat ramai yang sahabat kita yang baru mengikuti, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teruskan. Ini sebab share lah, sedekah. Ingatkan satu share tu satu sedekah. Jadi share lah banyak-banyak, biar banyak sedekah. Kita sampaikan kebenaran, ejen kebenaran. Jadilah ejen kebenaran sehinggalah menjadi pejuang kebenaran. Dia. Ya saya kira begitu juga, memang jin lah tu. Lantaklah dia. Biar dia pun nak ngaji juga. Ya, saya nak ceritakan dalam mukadimah ni, bab jin ni, sebuah bab jin ni lah. Ada satu ketika tu saya pergi ke satu tempat lah, saya tak perlu sebut tempat di mana. Di area satu tempat dan satu rumah. Dan saya pernah buat usrah di rumah itu. Ini satu ketika dululah. Entah macam mana, salah seorang daripada penjaga rumah itu tiba-tiba kena sampuk lah. Kerasukan dia. Jadi kita pun ialah ikhtiarlah apa yang patut. Alhamdulillah. Dan apabila berkatalah jin itu dalam badan yang menjaga rumah tu, dia kata apa? Dia selalu dengar kuliah saya, katanya. Saya cakap, kenal tak siapa ni? Kenal. Siapa? Ustaz Farid. Sudah. Bila Ustaz turun, kata di airport, kami tunggu dah. Kami jemput Ustaz. Katanya. Tu dia. Dia pun dengar sekali. Jadi memang betul lah tu. Sebab tu kita tak heran dalam kuantiti manusia yang sedikit mendengar ke, ataupun di masjid tu kuantiti sedikit. Dan saya yakin jin-jin yang ramai mendengarnya. Baik. Jadi apa pun sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaklah dia. Jangan dia buat kacau sudah. Okey. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak teruskan perbincangan kita pada malam ni? Mari kita buat murajaah dulu semalam apa yang telah kita bincangkan. Khair. Berbalik tentang persoalan tadi. Kesempurnaan jiwa. Ini menjadi intipati di dalam perjalanan seorang hamba kepada pencipta. Ingat. Kesempurnaan jiwa menjadi intipati. Kesempurnaan jiwa menjadi intipati, menjadi teras. Tahu? Intipati. Teras intipati seorang hamba dalam menuju perjalanan kembali kepada pencipta, menuju kepada pencipta. Baik. Jadi kesempurnaan jiwa ini kalau kita lihat, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jin tidak pernah menzahirkan rupanya, Puan Alia Imam Sufaat, bersalahan dengan hukum adat, hukum alam dia. Dia tidak boleh. Yang menyerupai ya. Menyerupai pelbagai bentuk lah dia boleh. Dah lupakan cerita pasal jin tu. Masuk perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ni. Ya benar Ustaz Janita Harun. Sambung balik pasal jin. Ya, jin pun makhluk. Ketika sempat saya ada pengajian dengan almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kan, dalam perawat kan, angkatan ke-14. Almarhum kata apa? Kan kita kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Dia kata salah. Jin pun baik juga. Macam kita lah. Mana yang alim, alim. Yang kafir, kafir. Yang munafik, munafik. Sama lah. Cuma kita dalam nak berhubung dengan dia tidaklah. Sebab dia dua alam yang berbeza kan. Di suhunya, keadaannya berbeza. Okey. Baik. Jadi dia menyerupai, dia sama. Dia ada sifat yang sama. Yang ni hati, perasaan, akal semua ada. Cuma dalam konteks syariat berbeza. Dan yang boleh menyerupai manusia itu adalah iblis saja. Selain daripada itu tidak. Selain daripada itu adalah perwatakan yang dia menyerupai. Dia tak boleh exactly jadi manusia lah. Iblis saja boleh. Iblis saja boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi senajan mata Allah SWT. Berbalik pada perbincangan kita pada malam ni. Kesempurnaan jiwa menjadi teras dan intipati utama seorang hamba dalam menuju kepada pencipta. Di kata lain, sekiranya jiwa dia tidak sempurna, jiwanya tak sempurna, maka menjadilah dia satu perkara yang dinamakan kerosakan. Ataupun menjadilah dia satu keadaan yang dinamakan kerosakan dan bencana yang amat besar. Yang kita faham bencana alam kan. Bencana alam amat besar. Kehancuran alam. Tapi bencana dalam pengajian tasawuf ini, bencana ataupun musibah yang amat besar bagi seseorang itu adalah apabila jiwanya rosak atau jiwanya mati. Maka itu bencana yang amat besar. Kerana apa? Kenapa apa bencana yang besar ni? Terhijab dia daripada Allah Azza wa Jalla. Mana-mana perkara yang menghijab dia daripada Allah, itu adalah perkara laknat. Allahu Akbar. Laknat, laknat, laknat. Allah laknat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terhijab dia daripada Allah. Terhijab dia daripada Allah. Apa saja yang terhijab, apa saja yang menghijab kita daripada sampai kepada Allah, ataupun yang menghijab kita daripada kita mengenal Allah, maka perkara itu adalah perkara yang dilaknat. Allah Akbar. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, dalam satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, dalam satu hadis Nabi SAW daripada riwayat Imam At-Tirmizi, daripada riwayat At-Tirmizi Ibnu Majah, ad-dunya mal'unatun. Mal'unat. Laknat ni la'ana. Mal'unat jamak. Mal'unatun mal'unun ma fiha. Mal'unatun mal'unun ma fiha. Illa zikrullah. Nampak? Illa zikrullah. Lepas ni kita syarahkan, kita kaitkan balik dengan kajian yang menghalang harta dan wanita. Ya, sepakati dulu baik-baik. Fokus malam ni, saya harap semua yang mengikuti ni
fokus kepada pengajian kita. Bagi tidak pergi pada penghujung rancangan pengajian ini, nanti tak sampai sekarang, mula terkapai-kapai. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Baik. Jadi di sini saya nak tekankan dua perkara ni. Kata Nabi SAW, dunia itu terlaknat. Nampak tak? Sebab apa dia terlaknat? Sebab, kata Nabi SAW, apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, kecuali ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Apa-apa yang mendekatinya orang-orang yang alim dan orang yang mencari ilmu. Ingat kepada Allah kecuali orang yang alim dan yang mencari ilmu. Ini saja yang terlepas daripada laknat. Yang ingat kepada Allah, yakni melalui orang yang alim dan orang yang mencari ilmu. Maka tuan-tuan sedang jemaah yang berkata Allah SWT, malam ini terlepas daripada laknat. Subhanallah. Rawahu At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Jami' Al-Bayan Al-Ilmi. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah berkata Allah SWT, sekarang ni cuba kita lihat betapa banyaknya hal-hal dunia yang menghalang kita sebenarnya. Yang menghalang untuk jiwa merasai kekuasaan Allah. Hal-hal dunia ni. Apa hal-hal dunia yang menghalang kita untuk merasai kuasa Allah ini? Nah, yang mana yang utama hal dunia ini, itu kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Itulah inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Harta dan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan harta atau dunia ini halangan utama. Dan selepas harta, manusia. Kedudukannya macam tu, dunia dan harta. Dan manusia ni, siapa yang menjadi halangannya? Wanita. Terima je lah ya. Jadi wanita, anda juga menjadi asbab penghalang manusia untuk mengenal pencipta. Betul tidak? Betul tak? Wanita menjadi asbab juga penghalang. Dan manusia, wanita ni, dia apa saja yang menjadi asbab menghalang kita daripada ingat Allah? Laknat. Dan dunia itu terlaknat. Mal'unatun mal'unu ma fiha. Apa saja yang ada dalam dunia ni terlaknat. Illa zikrullah, yang ingat Allah. Baik. Harta dan wanita. Cuma itu hari saya cerita wanita dulu baru harta kan. Kalau ikut susunan, harta dulu wanita. Contohnya, cuba tengok lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta, semua sebut lagi cinta, mesti ingat perempuan. Allahu Akbar. Betul tak? Rozana, perempuan dah. Asal muja je perempuan. Asal muja je perempuan. Lagu semua perempuan. Oh Fatimah. Apa perempuan lagi nampak? Dia tak ada. Oh Karim. Tak ada. Tak ada nama orang lelaki dia. Muak dengan nama orang lelaki. Oh Abang Leman. Tak ada. Semua nama orang perempuan. Fatimah lah. Azura. Oh nyanyi. Kaulah bintang. Macam-macam lah lagu tu. Wanita dikaitkan dengan cinta. Sedangkan cinta bukan daripada wanita. Betapa ramai lelaki mabuk cinta.
kerana wanita. Puja wanita. Bila dia jadi isteri, kaulah bidadari, kaulah segala-galanya, engkaulah, separuh napasku padamu. Oh, ya Allah. Subhanallah. Lagu Ahmad ada kasih. Itu Ahmad, Tuan Ahmad Azizi. Itu lagu Ahmad itu lagu selingan. Kalau jadi best seller, pening. Allahumma salli ala Muhammad. Pujian, pujaan itu akan duduk pada wanita. Berapa ramai lelaki memuja wanita. Dipuja-pujanya, diangkat-angkatnya sehingga tinggi menjulang ke langit. Nampak? Betul tidak halangan wanita? Iya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi wanita, janganlah jadi asbab penghalang. Anda jangan jadi asbab penghalang suami mendapat cinta Allah. Oh, abang cinta saya saja. Contoh. Sayalah. Habis. Patutnya wanita yang hebat, ini wanita yang solehah, itu pencetus atau penggalak kepada cinta Allah. Abang, kehadiran saya ini adalah menyatakan cinta Allah. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin hilang dirinya. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, inilah dia. Jadi dua perkara ini menjadi asbab jiwa kita rosak. Rosak habis. Rosak binasa. Bila harta wanita yang menyebabkan dua ini masih menjadi perkara yang mampu mempengaruhi jiwa. Menyebabkan jiwa ini akan rosak. Apa maksud mempengaruhi? Mempengaruhi ini maknanya segala sifat. Okey, baik. Sifat yang ada pada harta. Contoh dia sifat harta. Sifat yang ada pada harta ini adalah kuasa. Sebab tu orang banyak kaitkan siapa yang berharta dia akan berkuasa. Betul tidak? Ya. Kalau ada kuasa tapi tak ada harta, orang tidak pandang. Ada kuasa tak ada harta. Tapi biasanya yang ada harta dia akan kaitkan dengan kuasa. Sebab itulah kalau kita lihat pada zaman kita buka lembaran sirah, bagaimana yang mempunyai kuasa dia punyai harta. Itulah Qarun, Firaun, Namrud, kan, raja-raja terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, nampak tidak? Ini sifat. Bagaimana hari ini terhalangnya hati jiwa ini daripada melihat kuasa Allah apabila harta mengambil alih kuasa. Ini yang bahayanya Nabi kata, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati almal. Dengan harta boleh mengubah segala-galanya. Manakan tidak? Dulu dia susah, rumah kecil, rumah nak roboh, pakaian compang-camping. Tiba-tiba ada harta yang dipanggil RM. Maka mula dah dia membeli satu perkara yang indah-indahnya, cantik-cantik daripada dulu. Susah jadi senang. Adakah berubah hidupnya? Berubah. Adakah dia melihat kuasa Allah yang mengubah dia atau kuasa harta dan usaha dia? Maka kuasa harta dan usaha dia lah. Sekarang ni berlaku tak syirik? Berlaku. Apa dia? Wujud dua kuasa. Maka di situ bagaimana keadaan hati dia? Mampu tidak untuk membesarkan Allah? Tidak. Tidak sidang jemaah mata Allah SWT. Wallahi, kita tidak akan mampu merasakan kekuasaan Allah di saat kita memberi kuasa pada harta. Dan ini ujian yang amat dahsyat, tuan-tuan. Di saat akhir zaman, harta menjadi satu agenda yang menjadi satu tujuan tanpa sedar. Ataupun dipanggil ekonomi.
Berapa banyak hari ini asbab ekonomi ini tergugat akidah di hati. Saya nak petik satu kenyataan ataupun saya nak bawa sidang penonton semua satu pemikiran yang kritikal sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keadaannya begini. Saya nak membawakan perkataan supaya lebih mudah. Baik. Ekonomi sehingga tergugat akidah di hati. Kenapa? Kerana ekonomi ini dikaitkan dengan rezeki. Betul tidak? Rezeki. Maka dikatakan kena kuat ekonomi baru kuat agama. Kalau ekonomi tak kuat, maka agama tidak kuat. Adakah agama tertegak dengan kuatnya ekonomi? Itu yang pertama. Sedangkan baginda Nabi SAW tidak pernah menanamkan kekuatan pada ekonomi. Tapi kekuatan pada hati. Tapi ekonomi dan hati berbelah bagi sekarang ni, betul tidak? Berapa ramai yang melihat ekonomi menyebab kita lemah. Tetapi berapa ramai yang melihat kerana miskin jiwa, itulah menyebabkan kita lemah. Hari ini orang takut miskin harta daripada miskin jiwa. Miskin harta sanggup berhempas pulas untuk berusaha sehingga berubah hidupnya. Tapi miskin jiwa dipandang sepi. Sedangkan Nabi SAW sangat takut dengan miskin jiwa daripada miskin harta. Kerana dalam mafhum hadis, harta ini akan ditanya ke mana pergi, bagaimana dapat. Maka kalau miskin harta tidak menjadi isu di akhirat sana. Yang jadi isu adalah miskin jiwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ekonomi menggugat hati apabila letakkan rezeki itu pada ekonomi. Rezeki itu pada ekonomi ataupun sumber pendapatan tetapi dipanggil sumber rezeki. Ekonomi ini dikaitkan dengan kerja atau berniaga atau kerja. Nah, saya menyeru kepada semua yang menonton dalam ini yang ada perniagaan, anda bersiap sedia untuk mengikuti satu kajian khusus mukmin niaga, wajib. Anda yang ada niaga wajib ikut kos ni. Yang ini saya akan kenakan fidyah. Fidyah. Ada pengerah ya, mana niaga. Wajib dipandangkan mukmin niaga. Kenapa peniaga ini orang Islam isu yang kritis ni saya nak bagi tahu ni. Kita sebut malam ni, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita. Sebab saya nak sentuh ni supaya kita bercakap atas kebenaran. Kenapa hal ekonomi saja umat Islam tertindas? Allah. Hal ekonomi saja peniaga-peniaga Islam diketepikan. Hal ekonomi saja kita berada dalam himpitan. Kenapa? Kita tak ada orang yang berharta ke? Kita ni memang merempat di bumi sendiri ke? Kita ni memang perempat ke apa? Asal ekonomi saja. Oh, peniaga-peniaga Islam habis kena. Asal ekonomi saja kena meniaga jadi Rambo lah. Ibarat macam berempat di negara sendiri. Mesti betul tak? Betul tak kita kena berfikir perkara ni? Kenapa Ustaz? Sebab ada orang tanya saya. Saya cakap ada dah jawapan dia. Allahu Akbar. Dan ini sangat rapat dengan apa kajian ni. Saya dah sentuh dah kajian ni sebenarnya. Cuma nak timbulkan kembali apabila kita berada pada perbincangan kesempurnaan jiwa. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan buat kelas tertutup. Minta maaf sebab tertutup itu kerana kita akan run terus. Dia ada dua kos nanti. Mukmin niaga dengan konsep yang saya cakap tu. Intensif melihat tu. Inner Self Development Program tu. Sebab kita akan buat 6 jam straight. Rehat. Kalau kita terbuka nanti kan, tak fokus. Nanti saya akan maklumkan lah. Kalau dah maklum nanti, siapa yang nak join itu, kena inbox. Sebab kita akan invite secara personal. Itu saja. Tapi yang mana yang berkecimpung dengan mencari pendapatan, perniagaan, kerjaya,
Anda wajib ikut kelas ni. Wajib lah. Ni hakikat kehidupan ni, kita syarahnya luas lah. Ni kita spesifikkan tentang mukmin niaga ini. Sebab saya lihat, asal ekonomi saja umat Islam tertindas. Asal ekonomi saja kita merempat. Ekonomi saja kita jadi rainbow. Kita jadi orang yang, macam buat salah rasanya. Orang Islam tak support sama Islam ke? Kenapa jadi begitu Puan Sakinah? Ni malam ni kita kritis fikir sikit. Ya ke setakat tak support? Kenapa datang pun tak support? Datang pula iri hati, dengki. Betul tidak? Asal orang Islam niaga dia PhD. Dengki. Betul tidak? Soalannya, kenapa ada perkara tu? Saya nak tanya. Cuba fikir sikit. Asyik kita bagi masalah je. Asal masalah je, orang Islam tak support. Mana BMF mana? Minta maaf, saya lontarkan ni. BMF, Buy Muslim First. Sekarang makin semangat atau hangat-hangat? Dia ada isu besar. Dia ada isu besar dia. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Nak join nanti. Tak payah komen kat sini. PM dia nanti insya-Allah. Nah, yang mana berhajat nak tu PM. Ada dekat page dengan personal saya boleh. Ya. Sekarang inbox kat saya dulu. Okey, dah fokus pada perbincangan kita. Fokus pada perbincangan. Saya nak tanya. Tak ada jemaah. Sebab apa tak ada jemaah? Why? Ya ke tak ada jemaah? Ada je jemaah. Macam-macam jemaah ada. Kenapa? Why? Limaza? Kenapa? Jemaah ada banyak kumpulan. Kumpulan ni agak ramai. Banyak ni grup-grup tu. Tapi bila datang grup, dah ada jemaah lain pula cerita je dah. Tak jaga solat. Kenapa tak jaga solat? Why? Dia ada isu dia. Dia dah ngaji ni. Saya dah pernah sentuh dah isu ni. Saya dah pernah isu. Okay. Apa yang menyebabkan dia masalah hati tu? Apa benda perkataan sampai dia masalah hati, tapi apa yang menyebabkan tu? Perkataan tu keluar tu. Nampak? Baguslah Puan Liz Liza. Bagus. Tapi dia tidak menjadi agenda negara. Okey. Ya, cinta dia kurang sokong sama ubur dunia. Ya betul. Apa perkataan itu? Nampak kan? Kan saya cakap kritis lagi. Critical thinking. Ni. Melibatkan ini. Asal ekonomi, dia akan tergugat. Cuba perhati baik-baik. Sebut saja ekonomi ni kan. Harta ni kita fokus kepada ekonomi. Sampai tergugat akidah di hati sebab dia kaitkan dengan rezeki. Apa isu dia ni? Dia isu bukan kecil-kecil punya. Isu iman, ya, okey, Puan Nazatul. Tak yakin, okey lagi. Ada ni. Tak pandai rezeki datang pada Allah. Tak, dia perkataan ni jadi perkataan yang dia perkataan kata kunci, perkataan. Dia apabila masalah hati dia timbul perkataan. Nampak? Okay. Dia perkataan. Ya, Puan Hariza Abdullah. Dah kena tu. Tapi biasanya dia akan sebut begini. Kerana macam kata dunia bukan keberkatan. Niat dia betul dah. Tapi perbuatan pula salah. Tak paham ngaji bab sidik. Okey. Tu dia pun dia nak sidik. Tak faham ngaji bab sidik. Okey. Bukan tak faham ngaji. Tak ngaji pun. Tak kena pemberi rezeki. Lagi. Tak nampak Allah dan ekonomi. Ketaatan pada Allah. Sedengki akidah. Subhanallah. Betul lah tu. Semua tu. Tapi semua tu saya simpulkan. Dia akan keluar dengan satu perkataan. Yang biasa kita dengar. Yang menyebabkan dia mengundang murka Allah. Apa dia? Perkataan yang mengundang. Tadi ada tulis tadi syirik. Dia bila kata masalah hati itu adalah syirik lah. Bila syirik ini dia akan melihat dua kuasa. Biasa tidak orang sebut punca rezeki. Di mana punca rezeki? Bisnes. Inilah punca rezeki saya, Ustaz. Berapa ramai orang kata punca rezeki dia bisnes.
Sebab dia kata punca rezeki dia bisnes lah, dia tak jaga solat. Sebab dia kata punca rezeki dia bisnes lah, dia dengki. Saya susun balik tu. Apa yang dikatakan tu semua betul. Cuma susunan saja. Sebab dia tengok punca rezeki dia bisnes, rezeki itu nama Allah. Razzaq. Tiba-tiba dia letakkan rezeki pada benda. Ini satu kezaliman yang amat dasar. Kezaliman. Bila kezaliman, apa yang berlaku? Kehancuran. Sebab itu, ya Allah, ambillah punca rezeki saya, Ustaz. Ambillah punca rezeki saya. Punca rezeki. Punca rezeki. Punca rezeki. Rezeki Allah bagi, tapi punca rezeki. Punca rezeki dia letak pada benda. Allah bagi, tapi biasa mulut kita. Kan Nabi kata, lepas ni kita akan masuk perbahasan kalimatul haq atau lisanul haq. Orang beriman, dia akan jaga lisan. Dia tak akan cakap sewenang-wenang perkara yang mengundang murka Allah. Tak semudah-mudah dia mengatakan punca rezeki dia itu adalah bisnes. Nampak? Sekarang ni perkataan ini punca rezeki. Jadi dia nampak punca rezeki dia banyak. Punca rezekinya banyak. Sedangkan punca rezeki satu. Satu je, yakni Allah. Punca pendapatan beribu, tak apalah. Punca pendapatan nak 1000 syarikat, silakan. Tapi punca rezeki ni satu je, Allah. Nampak? Cuba dengar nanti. Yang dah ngaji bolehlah. Yang dah ngaji fahamlah. Tanya pun kadang pening juga. Ia punca rezeki letak pada benda, Allah yang punya rezeki, tapi rezeki letak pada benda. Maka di situlah datangnya kezaliman. Allahu Akbar. Sebab itulah bila dia letak punca rezeki pada makhluk, punca rezeki pada makhluk, dia akan sembah makhluk lah. Dia akan agungkan orang, dia akan agungkan klien, dia akan agungkan customer, dia akan agungkan punca rezeki kan. Allah juga. Ini namanya sekutu. Inilah yang dinamakan menyekutu. Sebab perkataan punca ini adalah perkara yang tak habis-habis. Punca adalah tak habis-habis. Jadi kalau rezeki tak habis-habis, tiba-tiba letak pada bisnes. Tengok Allah habiskan bisnes tu. Tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah kesiannya, ya Allah umat Islam kena. Kena kadang-kadang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Ni pemikiran kritis lagi. Cuba tengok. Saya nak tanya. Allahumma salli ala Muhammad. Kehancuran. Mari kita tengok. Kita ambil Allah. Saya nak cakap ni kan. Tak apalah saya cakap juga. Kita tengok bila sesuatu bisnes itu dihancurkan. Kehancuran itu datang. Adakah kerana saja-saja? Atau kerana salah orang? Atau ada salah yang kita tak sedar? Kehancuran, kalau tengok sejarah, tentang mengaji sejarah sirah balik, Allah tidak akan menghancurkan sesuatu perkara yang ada padanya itu Allah. Selain daripada Allah, Allah akan hancurkan. Tengok kerajaan-kerajaan Islam tu dahulu. Mana ada hancur? Mana ada bisnes yang hancur? Mana ditindas? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an boleh negotiate dengan orang Yahudi. Ke tahap itu sekali. Boleh bisnes partner. Tiba-tiba kita berniaga dihancurkan, ditindas. Agak-agak siapa yang menghancurkan? Agak-agaknya lah. Itu saya cakap nak sebut dekat orang tak lah faham. Sebab kita salah letak punca. Kita mengundang murka Allah. Itu kadang-kadang saya cakap jangan salah. Kan sebutkan, oh sedap-sedap mengundang murka Allah. Ustaz, kami cari rezeki yang halal. Memang cari rezeki yang halal. Masalahnya pada yang sama buat benda yang haram. Allahu Akbar. Buat benda yang haram. Kita agungkan pendapatan kita itu.
Kita bagi tumpuan masa sampai tak ada masa nak mengaji. Kita duk fikirkan miskin jiwa kita, miskin harta sampai kita lupakan miskin jiwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada kehancuran. Wallahi Allah tidak akan hancurkan. Rujuk surah Muhammad ayat 36 tak silap saya. Allah tidak meminta harta. Sebab itu jangan sewenang-wenangnya kita nak mencari salah ataupun memang kita buat salah. Tapi bersama kita kena renung baik-baik. Kadang-kadang kita sebut, ya Allah bagi, Allah bagi. Tapi tak nampak macam Allah bagi pun. Buat macam usaha yang bagi je. Kita fikir pendapatan nak tetap. Fikir pendapatan nak tetap. Nak tanya, ada fikir sedekah tetap? Pendapatan nak tetap, sedekah? Ada tak kita fikir pendapatan nak tinggi, sedekah nak tinggi? Ada kita fikir? Kita merangka pendapatan agar mampu melestarikan kehidupan. Macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Berbalik dengan hadis Nabi tadi. Ad-dunya mal'unatun, mal'una ma fiha. Nampak? Terlaknat. Nampak? Terima kasih Acu surah An-Najah. Nampak? Dan ia tidak meminta pada kamu harta benda kamu. Allah tak minta, Allah tak tarik, Allah tak hancurkan. Malah harta itu akan menjadi asbab pahala. Tetapi kita mula dengan cara yang salah. Sebab tu saya cakap, siapa yang berniaga dalam ni, wajib ikut mukmin niaga. Soalan pertama saya akan tanya, mana punca rezeki? Itu yang saya akan tanya dulu orang niaga ni. Punca rezeki kat mana? Okey, dah jawab Allah. Okey, sekarang syariat kat mana pula? Punca rezeki, jawab. Di mana punca rezeki? Dah tahu Allah. Sekarang punca rezeki itu hakikatnya syariat. Syariat punca rezeki. Dia mesti ada syariat hakikat. Tadi sebut hakikat. Allah. Dah bertahu dah. Syariat kat mana? Di manakah syariat punca rezeki? Kona lagi kat bisnes. Ni bisnes saya lah Ustaz. Syariat. Hakikatnya Allah. Syariat Allah suruh berniaga. Jam crank panggil. Jam lagi. Punca rezeki itu Allah. Punca rezeki. Malam ni tuan-tuan. Mari kita perhati baik-baik. Punya penghalang kita ni. Yang kita duduk hari-hari menghadap. Rupanya tak selesai masalah ni. Punca rezeki. Hakikatnya Allah. Hakikat. Ini hakikat. Boleh faham tuan-tuan InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Punca rezeki syariatnya jaga solat. Tak apa lagi. Seronok main soal jawab saya malam ni. Biasanya asyik cakap dengan ya Allah. Usaha. Di mana syariat punca rezeki? Kesoalan saya salah. Betul lah syariat. Taat? Tak. Masa? Bukan. Lagi? Lain lagi. Tak jumpa ni. Punca rezeki itu dari Allah. Syariat ni mana? Saya sebut ni mesti tahunya. Saya sebut satu keyword ni mesti tahu. Kan itu sungguhnya ujian pada manusia. Kekayaan ujian. Harta tu ujian. Harta tu ujian. Kekayaan tu Allah. Nur hak.
Oh, subhanallah. Lain ada lagi. Ini Allah bagi dekat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yakin, siddiq, hakikat syariat dia. Hakikatnya Allah, syariat dia, dia mesti mesti ada tempat, ada Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, dia begini. Kan, punca rezeki itu Allah. Punca rezeki Allah. Okeylah. Saya jawab. Subhanallah. Alhamdulillah. Puan Anis Farina Syarruddin. Barakallahu fikum. Masjid. Tempat sujud. Nak khatam ni. Ya Allah. Terlampak masjid punca rezeki. Hakikatnya Allah. Syariatnya rumah Allah. Kalau nak jumpa rezeki. Kalau nak jumpa seseorang. Mesti rumah. Sebab itu Makkatul Mukarramah tidak tutup sampai sekarang. Nyaris nak tutup. Kiamat. Hak tutup lah Makkah nanti. Nah, syariat bagi rezeki itu masjid. Tetapi orang tak nampak masjid ni punca rezeki. Orang tak nampak. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tidak boleh diragui lagi orang yang nampak punca rezeki itu Allah. Mesti datang rumah Allah. Jumpa Allah. Orang yang pergi masjid, orang lelaki itu sebenarnya dia jumpa Allah. Fantashiru fil ard. Sebelum itu solat dulu. Solat di mana? Afdalnya di rumah Allah. Sebab itu sekarang ni Allah uji masjid ini terhalang. Ada penyakit COVID. Bimbang-bimbang bukan penyakit COVID. Penyakit cinta dunia. Allah tak mau pandang orang cinta dunia datang ke rumah aku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Subhanallah. Sebab itu masuk masjid bawa duit. Jangan lenggang kangkung. Masuk masjid. Datang bawa duit. Masuk dalam tabung. Itu pelaburan. Saat lagi Allah bagi dividen dekat luar. Punca rezeki kat masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan tu saya sebut tuan-tuan sebab dia tak wajib pada perempuan. Tuan-tuan, punca rezeki kat masjid. Barang siapa yang nampak masjid itu besar, maka Allah akan besarkan dia di dunia. Sebab masjid itu rumah Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Surah boleh, sama boleh. Puan Ahmad, Tuan Ahmad boleh. Di mana dibangunkan solat 5 waktu sehari semalam, di mana dilaungkan azan di situ, disitulah tempat sujud kita. Subhanallah. Soalan, saya nak tanya peniaga-peniaga ketika Allahu Akbar menuju ke kedai atau menuju ke masjid? Saya tuan-tuan, cerita sikitlah pengalaman kebenaran. Alhamdulillah Allah takdirkan saya bekerja di masjid. Saya dibesarkan di masjid. Masjid Negeri Shah Alam. Ini berkat usaha ayah saya, mak dia. 16 tahun, 12 tahun. Saya dibesarkan di Masjid Negeri Shah Alam itu. Sehinggalah hari ini saya cukup berbangga apabila saya diterima kerja oleh Allah. Apabila saya bekerja di rumah Allah. Apa dia? Ceramah. Saya waktu itu sakit, tuan-tuan. 2014 saya sakit. Waktu tu jadual belum full lagi. Saya cakap, Ya Allah, aku nak bekerja dengan kau. Ya Allah, tolong.
Ketika Allah Ta'ala makbulkan, ketika Allah berikan jadual waktu penuh di masjid. Dan jangan pandang lekeh dan remeh masjid ni tuan-tuan. Jangan pandang lekeh, pandang remeh masjid ke surau. Jangan pandang biasalah ngaji ceramah kat masjid je. Tak ada apa nak buat, baru pergi ke masjid. Allah. Ceritalah hebat macam mana ceramah kita malam ni. Tiba-tiba tak jatuh cinta dengan masjid. Kan antara 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar. Itu apabila jiwa yang jatuh cinta dengan masjid. Dan ini akhir zaman, cabaran ke masjid cukup kuat. Dengan COVID-nya lagi, dengan SOP-nya lagi, dengan pergi masjidnya, macam-macam. Orang kata, orang tak ada apa-apa kat masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ahli keluarganya lelaki berat, tak apalah. Ya Allah, tak apalah maksud saya. Puan Khairul Wardah, hidupkanlah rumah tu macam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa datang masjid masih mencari jawapan, maka dia belum jumpa masjid. Sedangkan datang masjid itu jumpa dah jawapan. Bukan nak selesaikan masalah. Tak selesai masalah lagi. Masuk masjid, selesai masalah. Sebab jumpanya maha dah. Macam kita lah datang rumah. Bila datang rumah, nak jumpa owner ke apa, mesti datang rumah kan. Siapa yang boleh datang rumah tu, kenal betul lah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usaha tawakal tu ya juga langgam kita. Usaha tawakal tu, usaha pergi masjid tu tawakal kepada Allah. Jangan letak usaha tu pada kerja je. Solat tu bukan usaha. Berapa ramai orang pisahkan solat itu. Takut Allah pergi masjid, ingat dunia bising, ingat duit, dah tak ingat Allah. Sebab itu pergi masjid. Lama-lama Allah hilangkanlah ingatan itu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, saya nak bagi tahu, ini kadang-kadang bila kata kita berurusan dengan rezeki, puncanya jaga. Pertama, jaga akidah. Akidahnya apa tadi? Jangan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Bunyi macam senang je kan? Alah masjid, alah usahalah ustaz kita ni. Tengoklah dulu pergi imarah kan. Apa bala ke, apa kata orang ke, orang kata alah kaki masjid, pergilah tengok dulu. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sama boleh juga lelaki dan wanita lah tu. Tetapi bagi wanita je menghidupkan rumah dia seperti masjid. Berapa ramai wanita hidupkan rumah seperti masjid? Apa dia? Bangunkan solat sunat, solat jemaah juga. Kalau tak solat jemaah, solat awal waktu. Nampak? Dengan anak perempuan, boleh anak perempuan. Yang lelaki pergi ke masjid, anak perempuan dengan jemaah lah, dengan mak dia. Tapi bila azan, suami solat di masjid, dekat rumah, isteri masih tengok lah, TV lah, apalah. Allah. Jaga akidah. Yang kedua, jaga syariat. Jaga syariatnya itu, sebab itulah Nabi SAW, syariat atau syiar, kan, itu bila turunnya solat, Nabi buat masjid Quba. Nabi bangunkan syiar, kemudian solat di dalam masjid. Syiar. Allah Akbar. Ya. Allah maftah li abwabar rahmah, kan? Nah, tuan-tuan, jangan pandang masjid setelah perhentian terakhir. Orang kata kan, saya pergi ceramah kat masjid-masjid kan. Kadang-kadang saya cakap macam ni, tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT. Saya cakap apa? Janganlah jadikan masjid ni setelah tiada kerja. Sepatutnya sebutlah begini, patutnya inilah kerja aku mengimarahkan masjid. Ya Allah, menyesalnya aku tak melihat rumah engkau ini hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala,
Jadi sekarang ini cuba lihat, bermula tadi harta kan? Harta, apa yang menyebabkan kita hilang punca ni? Kerana kita letakkan rezeki pada harta. Sesiapa yang meletakkan rezeki pada harta, rezeki itu pada harta, maka dia akan hilang punca. Hilang punca lah. Dan harta dia ini, Allahu Akbar. Kadang-kadang tu saya dengar kan, orang tu dia dah lama meniaga, 25 tahun, 30 tahun, tiba-tiba hancur. Cuba tanya benda yang basic. Tak, kita bukan nak argue, tapi nak tanya. Tuan nampak rezeki ni kat mana? Inilah rezeki saya. Allah. Akidah, kadang-kadang itulah dia. Pertolongan harta kita nampak, tapi pertolongan akidah ni kita kena buat. Berapa ramai yang kita perlu selamatkan akidah. Sedangkan Nabi SAW selalu ingatkan, perbaharuilah kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Sebab betapa mudahnya manusia untuk lakukan syirik. Sekiranya kita masih gagah dalam melihat kesempurnaan ini, yakni melihat segala-galanya itu datang daripada Allah, maka hidup kita takkan seimbang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Jadi siapa yang letakkan rezeki dia pada harta, maka dia akan hilang punca. Sedangkan harta ini adalah benda. Sebab tu orang panggil harta benda. Harta benda. Harta benda. Mana ada panggil harta kaya? Orang tak panggil harta kaya. Orang panggil harta benda. Kaya, kaya raya. Harta benda. Harta benda. Kaya raya. Mana cikgu bahasa Melayu? Cikgu bahasa Melayu? Muncul. Harta benda kaya raya. Benda sifatnya binasa. Raya ni satu kerakyatan, satu suasana. Jadi kaya ini suasana, dia bukannya benda. Jadi kaya juga itu pada punca Allah. Ini soalan lagi yang meniaga lagi. Tambah soalan satu lagi. Nak kaya dengan apa? Ataupun macam mana nak kaya? Kadang kita tanya soalan spontan, kita borak dengan kawan kita. Macam mana nak kaya? Macam mana nak kaya? Kawan-kawan nak borak-borak spontan. Engkau ada apa-apa idea tak macam mana nak kaya? Macam mana kita nak kaya? Cuba tengok soalan. Ini dah ngaji okey lah. Alhamdulillah dah ngaji okey. Dah ngaji okey lah. Macam mana nak kaya? Nak kaya itu dengan Allah. Nak kaya dengan apa? Ataupun soalan, nak kaya dengan apa? Ini soalan lebih tepat. Tanya anak-anak kita, kawan-kawan kita, anak beranak itu macam mana? Nak kaya dengan apa? Dengan sedekah? Dengan iman? No, soalan ni pun tak lepas lagi. Nak kaya dengan apa? Tak katam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kaya itu dengan jiwa. Bukan dengan sedekah. Sedekah tu kaya dah. Sedekah, semua tu pahala. Tapi yang lebih tepat jawapannya, jiwa ni apa? Kaya dengan dia bukan soalan apa tau. Sebab dia tidak boleh ada apa kat sini. Cuma bila soalan saya sebutlah nak kaya dengan apa. Bila dah faham, dia tak sebut, dia terus je jawapan. Kaya dengan Allah. Berpeluh saya.
Dengan Allah. Ini kajian sidik. Kan ada Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan bismi ni. Bismi ni kan pergi kepada dengan. Bila saya sebut soalan kaya, ini soalan tentang apa ini? Kaya ini merujuk kepada sifat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan Allah suruh sebut dengan nama dia, maka kaya ini itu dikembalikan dengan sifat Allah dengan namanya Al-Ghani, yang maha kaya. Maka kalau orang sebut nak kaya dengan apa, lalu sebutlah nak kaya dengan Allah. Jawab dengan yakin. Macam nak kaya dengan Allah? Tak ada usaha ke? Usaha pun Allah bagi. Iman pun Allah bagi. Pahala pun Allah bagi. Sedekah pun Allah bagi. Dah tu? Tak nak sebut dengan Allah? Sebut dengan Allah. Dalilnya kaya. Al-Ghani. Kan nama Allah. Nak kaya dengan Allah. Ini nak sebut ni bergaduh orang ni. Kau ni ngaji apa ni? Suka hati lah. Ingat tak? Ingat tak? Ini Iqra ni. Allahu Akbar. Tengok tadi hadis tadi, ad-dunya mal'unatun. Dunia terlaknat mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Nah, ini jawab kepada soalan tadi. Apa-apa yang tidak bawa kepada nama Allah, laknat. Nak kaya dengan harta, mana nama Allah? Nak kaya dengan iman, bukan imanku tu dengan Allah. Pahala kan dengan Allah. Semua mesti dengan Allah. Kemuncak hidup kita mesti dengan Allah. Allahu Akbar. Ini macam mana nak jawab marabbuka ni ya? Marabbuka. Satu je soalan. Marabbuka. Tak boleh jawab dengan mulut, jawab dengan amal. Allahu Akbar. Nampak tak fitnah dia? Tengah ngaji pun kadang boleh terkucil lah. Tengah ngaji tu. Tengah mengaji tu tuan-tuan. Bayangkan kalau terkebir-kebir tengah hadapi masalah tu kat luar. Terkebir. Kadang Allah uji sikit. Allah uji sikit niaga tak jadi. Ataupun Allah uji sikit niaga menjadi. Kaya kamu sekarang. Alhamdulillah. Berkat usaha. Berkat usaha lah pula. Sebab Allah bagi je. Lepas tu jawablah dengan asma. Terus tepat. Letak terus. Biar putus. Biar jadi. Sebut, ingat dia. Apa-apa nama, rezeki, kaya. Jangan bagi harta ambil alih. Sekarang ni harta ambil alih. Harta tu ambil alih hidup kita. Allahu Akbar. Nampak? Bila dah nak kaya dengan Allah, kenapa kita tak nak jaga ketaatan? Barulah tanya ketaatan. Barulah pertama sekali kalau nak kaya dengan Allah, taat. May yuti Allah wa Rasul faqad faza fauzan azima. Jadi selagi banyak dia taat, lagi kaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau gaji lambat, tak apalah gaji lambat-lambatlah, tak ada masalah. Lambat gaji tapi rezeki tak pernah lambat. Puan Adila Ayub Khan, gaji lambat tapi rezeki tak pernah lambat. Gaji lambat tapi rezeki tak pernah lambat. Jawab begitu ya. Kadang-kadang orang tak bayar kita. Kita meniaga, sebab tu orang meniaga, orang tak bayar dia. Ya, duit orang tak bayar, tapi Allah tak pernah tak bayar rezeki. Jaga je ketaatan. Jaga taat je, mana tak buat lagi lah tu. Kalau kita suruh je taat, tapi dia soal balik, mana dia tak buat lagi lah tu. Orang yang dah buat, dia tahulah.
Rezeki sangkut sebab tidak letakkan pada punca rezeki. Benar Puan Nisa Ali. Gaji lambat rezeki tak pernah lambat. Allahu Akbar. Benar. Subhanallah, subhanallah. Cuba kita berazam malam ni, tuan-tuan yang menonton malam Jumaat ni. Kita keluarkan di jiwa kita ini daripada belenggu dunia ni. Tajuk kita malam ni adalah kesempurnaan jiwa. Saya sentuh dua topik yang lepas ni kita akan sambung dalam lisanul haq. Saya akan lebih tumpu pada lisan, kalam-kalam yang batil, yang tanpa sedar. Kita contoh, duit bukan segala-galanya, segala-galanya perlukan duit. Segala-galanya balik pada duit. Allah, batil, batil, batil. Segala-galanya perlukan Allah. Tapi kita takut nak sebut segala-galanya perlukan Allah. Takut orang kata gila isim. Gila isim ni, bukan tak? Sia-sia Allah, sia-sia Allah. Lepas tu kita boleh jawab, sia-sia Allah yang kau tu, kalau kau bayar semua ni, kau tak sebut nama kau, marah pula. Katalah kau sponsor seseorang tu. Orang tu tak sebut nama kau, kau marah. Marah pula, reti marah. Allah bukan sponsor, Allah jadikan. Allah hidupkan. Takkan tak nak sebut Allah? Apa masalah? Masalah hati lah, itulah. Apabila sebut nama Allah, dia sakit hati, maknanya masalah hati ya. Patutnya bila kata ada masalah, nak kaya dengan apa? Allah. Dia terima dulu. Okey, next apa nak buat? Ya betul dengan Allah. Macam mana cara dengan Allah tu Ustaz? Cuba bagi tahu Ustaz. Kan senang. Kan senang. Barulah kita ni takkan dengan Allah je. Takkan dengan Allah je. Agama ni dia kena seimbang. Dia pandai-pandai pula seimbang dia bubuh. Dunia pun kena ada, akhirat pun kena ada. Allah ni yalah, wala tansa nasibaka minad dunia katanya. Jangan lupakan dunia. Nampak? Tak capailah matlamat penyembahan sebenar-benar sembah. Patutnya hidup ni itu kena ada Allah pada segala-galanya. Mal'unatun, kalau kamu gagal merasakan Allah pada segala-galanya, kamu akan terlaknat. Ustaz, macam mana Ustaz? Dan teruskan lagi. Teruskan lagi mendalami mengaji. Itu patutnya. Bukan agiu. Kadang-kadang orang agiu, ya Allah. Allah je. Habis tu takkan Allah yang menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kan orang sabarlah ya Allah. Kan? Macam orang lah pelikir, meragui sesuatu perkara yang kita dah buat. Orang ni ada kehebatan. Kalau kita takkan dia je yang boleh buat. Padahal dia memang pakar. Kita macam meremehkan dia. Ya Rabbi. Berapa ramai kerja-kerja macam ni berlaku tuan-tuan. Sebab tu Allah murka. Orang ekonomi kena. Kena. Ada banyak lagi tuan. Nanti saya detailkan lagi. Malam ni tak sempat lah kita. Malam ni tak sempat. Nanti insyaAllah masuk topik yang akan datang, kita akan sentuh. Ada banyak lagi insyaAllah. Biar dunia kejar kita, bukan kita kejar dunia. Ya, dunia yang patut melutut menghinakan diri. Sebab dunia tu makam hina. Mal'unatun, makam terlaknat. Kita ni kalau kita letak pada dunia, kita pun dilaknat. Sebab tu Allah jadikan kita bukan untuk dunia. Allah jadikan kita untuk Allah. Jawab dengan jelas. Allah. Ustaz, saya tak baik. Ustaz, memang kau tak baik. Memang betul. Jangan perasan baik. Macam-macam tu datang. Saya tak baik, tak layak sebut Allah. Apa tak layaknya? Sebab kau tak baik, tak kena sebut Allah. Sebut dia tepat. Sesat tu sebab dia tak nampak. Puan Fazilah, betul tidak? Sebab itu, kalau dia kata kau cakap senang, sebab dia belum redha. Sedangkan redha itulah penyelesaian bagi masalah. Redha tu, menerima. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kalau tak terima? Konsep dia kena terima dulu. Baru boleh melaksanakan. Ini macam mana dapat gaji kalau tak terima kerja? Faham tidak? Cakap kat dia. Redha tu maksud menerima. Macam mana Allah nak selesaikan masalah kalau tak terima masalah? Terimalah masalah tu.
barulah boleh diselesaikan. Ni saya tak terima masalah, saya tak sangka kena macam ni, apa nak jadi ni. Ya Allah, tak selesai masalah. Terimalah. Konsepnya macam kerja. Kalau tak terima kerja, tak sign borang, macam mana nak masuk gaji? Malah kadang masuk gaji kena 30 hari kerja dulu tau. Kena pula gomen 3 bulan. Kena keluar duit pula tu. Nah, sebelum mendapat pertolongan, sembah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tiba-tiba minta Allah tolong. Kerja tidak, gaji mau. Macam itulah tidak. Itunya Allah hantar tentera je tu. Allah ganapkan semua. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jauh lah. Dijauhkan pada murka Allah. Allah cukup marah betul orang yang meragui kekuasaan dia. Allah cukup marah. Inna syirka la zulmun azim. Subhanallah. Apa? Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Bila kadang-kadang kita tak perbahaskan mengikut kepada kebenaran, kadang-kadang kita campur aduk dengan kebatilan, itu jadi masalah. Kita tak jumpa jalan. Kita tak jumpa jalan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, maka di sini ini muka surat akhir 124. Surat 123, cuba tengok. Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja mampu menerjemahkan maksud ayat yang mana orang yang melihat kekuasaan Allah Ta'ala ini, Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang meletakkan punca rezeki itu, harta itu benda, pada harta dia nak rezeki, tapi rezeki bukan pada harta, rezeki pada Allah. Kaya itu pada Allah, harta benda, jadi dia tidak terfitnah, maka tiada dia ketakutan pada hati dia. Allah akan campakkan satu keadaan dalam hati dia, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadiannya tidak baik. Orang yang benar-benar beriman, faham tadi, dia tak bimbang. Tadi macam tuan kata, gaji lambat. Gaji lambat, rezeki tak lambat. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ekonomi menurun, rezeki tak menurun. Duit habis, rezeki tak habis. Allahu Akbar. Nampak? Jadi rezeki itu sentiasa ada walaupun duit tak ada. Jangan sebut tak ada duit, jangan sebut tak ada rezeki, sebut saya tak ada duit. Habis cerita. Jangan takut kerana orang yang ada iman dia tiada ketakutan selain Allah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja yang mampu menerjemahkan maksud ayat di atas, yakni jiwanya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Benar Tuan Mat Yazid Ali, sedangkan syirik itu lebih haram bagi segala yang haram. Allahu Akbar. Saya dizalimi Ustaz. Dia zalim diri sendiri dia tak nampak. Orang zalim atas dia nampak. Allahu Akbar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar tila ayatil li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Orang yang jiwanya sampai kepada makam hamba ini, dia akan meletakkan hidupnya. Yang ini ayat ini juga merujuk pada solat dan juga merujuk kepada hubungan dia dengan Allah. Dengar, duduk, buat apa saja aktiviti itu memikirkan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sebagai contoh, apa yang berlaku depan mata hari ini? Sebagai contoh, saya ambil ini sebagai iktibar. Berlaku saudara kita yang mana Allah uji dengan perniagaannya, ya mencari
mencari pendapatan, diuji di Sungai Buloh contoh, Allah hantar penguat kuasa, kemudian ada pula perniagaan yang haram, bercampur aduk di situ. Nampak penguat kuasa sedang menguatkuasakan undang-undang mereka sehingga semua kena. Tuan-tuan, cuba kaitkan dengan ayat ni. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Apa yang terjadi depan mata tak sia-sia. Apa maksudnya? Kita tengok betapa apabila ada pihak berkuasa, ini tolak tapi jangan cerita benda yang pelik-pelik Maksudnya jangan petikai kau apa ni. Saya bukan nak cerita petikai. Kita cerita tengok dari sudut kekuasaan Allah dulu. Soal petikai tu boleh. Saya dah tulis dah salah dan haram. Saya dah tulis kat wall saya dah. Tapi saya cerita malam ni, kita tengok pihak berkuasa mampu menguatkuasakan undang-undangnya, habis semua kena. Cuba renung. Ni kaitkan. Allah buat tu mesti ada sebab. Allah bagi tahu, cuba bayangkan kalau aku yang maha berkuasa melaksanakan kekuasaan aku, agak-agak apa jadi? Bungkus habis semua kena. Bungkus habis. Itu cuba tengok tempat-tempat mana yang Allah murka. Habis rapat Allah bagi. Itu baru pihak berkuasa baru. Belum yang maha berkuasa. Itu Allah bagi cuit dia. Pop. Itu kalau salah laku kenalah tu. Yang menzalimi kenalah. Tapi nak bagi tahunya, terfikir kita bila tengok satu kejadian, teringat Allah yang maha berkuasa, kita renungkan, ya Rabb, ini baru tentera engkau dari sudut manusia, belum kau sendiri, dirimu sendiri, kekuasaanmu sendiri yang melaksanakan kekuasaannya. Itu saya cakap, apabila Allah murka, kan, letak punca rezeki pada tempatnya, letak pada berniaga, letak pada harta, Allah tunjuk kuasa, habis kita, ya Rabb, ya Rabb. Kekuasaan Allah kalau tunjuk kuasa, tak ada siapa boleh halang. Nampak? Hancur segala-galanya. Hancur kalau Allah nak tunjukkan keadilan dia. Sebab tu di dunia ni bukan tempat pengadilan. Di tempat pengadilan di Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan. Di dunia ini tempat peringatan saja. Sebab tu Allah hantar orang demi orang memperingatkan. Allah bagi musibah sikit, Allah bagi ujian sikit untuk mengingatkan kita yang alpa dan leka. Tapi di akhirat sana itu tempat pengadilan. Sebab tu Allah kata, sekiranya aku mengadili semua manusia atas muka bumi ini, ternyata hancurlah semuanya. Allahu Akbar. Baik, apabila keseimbangan di dalam melihat segala penciptaan alam terzahir dengan penglihatan mata basirah. Nampak? Okey. Maka terpuji, maka terzahir kerana jiwa yang tenang akan membentuk persekitaran yang tenang. Akhlak yang terpuji. Sebab tu dalam kita berhadapan dengan apa situasi, hati-hati menjaga perbuatan yang zahir dari diri. Hati-hati. Macam mana pun Allah uji, walaupun datangnya provokasi, jangan sampai tercabar rasa diri ni. Sebab tu Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah termakan provokasi. Tak pernah. Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, seorang yang hebat, asadullah, singa Allah, pun tidak pernah mengamuk tak tentu pasal. Tunggu arahan daripada Khulafa Ar-Rasyidin ataupun tunggu arahan pada Rasulullah. Rasulullah kata, Rasulullah pula tunggu arahan pada Allah, perang, baru perang. Kalau tidak, Umar Khattab radhiyallahu, mana ada sewenang-wenang pukul orang? Mana sewenang-wenang mengamuk? Tak ada. Sabar je, relax je. Tak apa. Dekat dunia dia buat kita, tak apa. Dia macam tu, dia nampak macam lemah kan? Nampak macam lemah tak? Nampak macam mengalah kan? Tapi tidak. Orang beriman mana pernah mengalah? Sebab orang beriman ada Allah. Habis itu tak melawan, Ustaz? Tak melawan tak bermakna tak mengalah. Kita tak lawan tu sebab kita tak dapat arahan. Itu saja. Jangan cabar-cabar. Dapat arahan sekarang. Jangan orang beriman ni tak reti mati, berlawan untuk mati, berlawan untuk hidup ni. Orang beriman ni lawan untuk mati je. Tapi sebab dia tidak mendapat arahan, maka dia tak buatlah. Sebab tu sabar, relax. Kita mengalah bukan sebab kita
Kalah tak? Kita mengalah sebab kita ada Allah. Pak Allah tak suruh lagi. Tak apa. Serah pada aku. Sabar. Serah pada Allah. Sabar. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Puan Aida Safwah nak tanya satu soalan. Ya. Apanya soalannya itu? Sementara saya boleh baca ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia akhlak yang terpuji. Maka di sinilah zahirnya keadaan kesempurnaan jiwa. Kesempurnaan jiwa itu datang apabila kita mampu menterjemahkan semuanya itu. Tak lawan bermakna ia benar. Ya, Puan Asma. Mengalah bukan makna kalah. Kita mengalah sebab ada Allah. Mundur kita. Undur macam Nabi SAW. Undur daripada Mekah pada tempat lahir Nabi itu. Tempat lahir Nabi. Mak Nabi ada kat situ. Ayah Nabi ada situ. Sayyidina Khadijah radhiyallahu ada kat situ. Tiba-tiba Nabi undur. Bukan makna kalah. Kerana menurut kehendak Allah. Itu saja. Orang cabar ke saya, Ustaz, kita ni. Saya kata, buat apa? Tak dapat arahan. Semboyan pun tak ada lagi. Lain lah kita dah ada Khalafah Rashidin ke ataupun dapat satu arahan. Itu lain. Dapat arahan, jangan buat main. Tak boleh berkendak. Tak boleh. Melompat kita. Sebelum dapat arahan, kita mantapkan jiwa kita dengan keimanan. Kita mantapkan kefahaman kita. Bila dapat arahan, kita berjuang habis-habisan. InsyaAllah. Adapun sekarang, kita fahamkan diri kita. Buang kekeliruan yang ada. Supaya kita jelas berjalan di hadapan dengan bantuan Allah SWT. Nampak? Mengalah dan berserah. Baik. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Untuk besok, pada yang tanya, malam esok kita tiada. Malam esok kita tiada kelas. Cuti. Malam esok, sebab saya ada satu tempat di Kelang, lagi jauh lagi. Ini Ampang ni sebab jalan dekat. Ni besok kat Kelang pula tu. Bimbang tak sempat. Tak apalah, besok kita cuti sehari. Sabtu pagi ada fitness kolbu. Merungkai persoalan kehidupan lagi. Dalam fitness kolbu, pukul 9 pagi insyaAllah. Jumaat, Sabtu Jumaat 9 pagi. Bersama dengan fitness kolbu. Malam esok kita tiada. Dan insyaAllah pada malam hari Sabtu malam Ahad, kita ada kelas balik. Dan kita masuk pada topik baru pengajian kita. Dan kita akan kaitkan dengan soft ini juga dalam kajian Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Orang yang beriman, orang yang menjaga lisan. Jadi kita akan rungkai satu persatu. InsyaAllah perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah. Kelang di mana ya? Di mana tempat tu ya? Saya kena tengok alamat, saya lupa. Tapi di Kelang, bla-bla-bla, atas-atas sikit tu. Jadi insyaAllah, kat mana tempat dia? Saya lupa. Saya tengok jadual. Tapi kat Kelang lah. InsyaAllah, jadi cukup setakat itu perkongsian kita pada malam ini. Maka mudah-mudahan penggulungan kita pada malam ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman. Puan Ainul Ilmani, saya kira kita terlalu sabar. Terlalu sabar ni apa? Terlalu sabar ni mana sabar tu diam ke? Ni kena faham tu. Dia begini, sebelum saya jawab dan jawab jawapan tu panjang. Saya simpulkan dulu. Bila kita kaitkan dengan sabar, dengan taat, dengan menyerah, dengan mengalah, dia bukan perkataan yang kita gambarkan terlalu sabar, terlalu taat, macam satu kelemahan. Tak. Sabar ni bukan lemah. Sabar ini adalah menunggu masa yang sebaiknya atau menyusun gerak dan langkah. Itu sabar. Melaksanakan, ulama pecahkan sabar melaksanakan taat, sabar melaksanakan berhadapan dengan ujian, sabar dengan nikmat, sabar dengan musibah. Sabar ni sifat Allah, sabur. Gabungan 98 sifat jadi sabur. Sabar ni adalah, kalau saya boleh terjemahkan, penuh dengan strategi. Sabar Allah Ta'ala mengatur alam ini. Itu penuh dengan sistem. Ataupun sabar itu sistem.
yang sempurna. Bukan sabar tu satu benda je. Janganlah kita tengok sabar je. Nak buat apa? Allah. Sabar itu keseluruhan sistem. Maknanya sabar ini adalah dengan melaksanakan taat, kita jawab balik dengan kebaikan, kita buat semua amalan, itulah sabar. Sama juga dengan taat, takkan kalau terlampau taat, ada orang tanya saya, takkan taat je. Mana tak faham tu. Islam ni dengan pengajian Nabi SAW, kata-katanya singkat dia. Lagi-lagi nama Allah, sabur, tapi syarah dia panjang. Yang kita faham tu bukan sabar, yang kita faham tu menahan. Kau menahan je Ustaz, biar ke je orang cabar tu. Siapa kata? Contoh saya buat kajian hakikat kehidupan. Ni sabar. Sabarnya dalam menangani, menjawab satu persatu persoalan, hujah demi hujah, cari bahan, sampaikan. Ini sabar. Bukannya dengar orang cakap, saya pun saya nak jaga silaturahim kot dalam kuliah ni. Macam tu buat kita borak dia malam ni. Jangan sampai kena sentap-sentap tu kan. Aduh Ustaz ni. Tak boleh Ustaz ni. Saya kena sabarlah. Kalau orang tak suka, nak buat macam mana? Macam mana? Kan? Dah tak kena dengan jiwa dia. Sentap sana, sentap sini. Kan? Sentap bagus dah. Dia berentap. Dia nak berentap dengan kita. Tak boleh Ustaz ni. Tak boleh masuk dia ni. Tak apalah. Ni contohnya begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ada pergi minta berubat tapi dia kata lepas minum air ubat yang dia bagi, kemudian dia kata mai balik nak tanya jin tu, kalau dia kata jin tu nak minta pulut kuning, minta telur ayam, betul ke Ustaz? Wallahu alam. Puan Aida Safwa. Dalam kita berubat itu ada kaedah-kaedah yang syar'iyah, ruqyah syar'iyah. Jadi kalau melibatkan macam perlukan barang-barangan, benda-benda, perbualan dengan ini, dia kaedahnya begini. Apabila perkara itu, ini saya tak boleh nak komen secara keseluruhan, kaedah cuma begini. Apabila datangnya syak dan was-was dalam perkara itu, tinggalkan. Itu saja. Tinggalkan. Allah akan bagi. Sebab tu sebelum kita nak pergi berubat, sebelum kita nak berusaha untuk ikhtiar ni, pastikan doa dulu minta Allah. Sama dengan cik guru pun, samalah. Nak ngaji ke, betul. Mohon dengan Allah dulu. Sebab tu kita berdoa. Yakin dulu, kemudian serah pada Allah, kemudian doa, baru usaha. Yakin Allah Maha menyembuhkan. Boleh? Boleh. Kemudian serahkan, yang menyembuhkan hanya Allah. Faham? Faham. Kemudian doa, Ya Allah, Kau temukanlah, Ya Allah, dengan perawat-perawat yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah aku ni, Ya Allah. Nah, kemudian usahalah, carilah. Nanti Allah akan temu kalau orang yang macam ni. Puan Aida Safwa bertanya, mesti ada datang syak kan, macam ya tak ya, ya tak ya. Sebab kadang-kadang tak sempat nak tanya ustaz. Takkan nak WhatsApp time itu kan. Tapi dalam waktu itu hati mula terasa macam tak kena. Bila macam tu, bila ada syak, ada ragu, jadi tinggalkan. Tinggalkan. Itu saja. Right? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi cukup setakat itu pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, pengajian kita sepanjang kita bermula tentang sidik, amanah, fatwa dan tabligh ni sehinggalah ke malam ini, kemuncaknya itu adalah mampu kita menjawab kembali persoalan kehidupan dengan nama Allah, kembalikan dengan sifat dan kekuasaannya tanpa perlu ada prejudis, tanpa perlu ada keraguan, tanpa perlu ada kerisauan. Dengan hujah dan huraian yang panjang lebar itu sepatutnya memantapkan lagi hati kita ini untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sinar jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, skrin pun dah terpadam pula. Kan? Okey. Jadi insya-Allah saya cukup setakat itu dulu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi cukup setakat tu, terima kasih. Besok kita tiada kelas. Besok kita tiada kelas malam. Kita ada Sabtu untuk fitness kolbu pukul 9 dan ada malamnya insya-Allah. Jadi terima kasih semua di atas perhatian yang diberikan. Teruskan istiqamah dalam menuntut ilmu ini. Banyak lagi perbincangan kita nak syarahkan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu kita malam yang penuh barakah ni. Perbanyakkan selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Teruskan berselawat. Banyakkan selawat di malam Jumaat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah rahmati kita, mendapat syafaat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf, mohon ampun atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian. Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam ini. Bertemu lagi kita pada siri yang seterusnya pada Fitness Kolbu pukul 9 pagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.